babun fil ifrad wal qiran. Ini bab haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad sudah kita maklum dah. Ini sebenarnya sudah lalu belakang dah, cuma Imam Muslim buat bab yang berasingnya pula, bab suku pula. Ifrad dan qiran. Riwayat daripada Ibn Umar, dia kata kami telah ihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji mufradan ataupun mufradan, yakni haji saja, ihlal haji saja. Tidak kata sekali dengan umrah. Ini mengikut Ibn Umar. Anas pula kata labbaika bi umratan wa hajjan. Nabi ihlal lagu tu, Nabi talbiyah lagu tu, haji dan umrah. Artinya mengikut Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran, sebab tu dia ihlal lagu tu. Tapi mengikut Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad. Melakukan haji ifrad mengikut Ibnu Umar. Ini riwayat daripada Anas lagu tu juga. Pasal tu Ibnu Umar, saya pun bertanya Ibnu Umar, faqala ahlalna bil hajj. Faraja'tu ila Anas. Anas pun kata, macam kita ni budak-budak saja dulu. Tak yakin hak kita wayak. Pada ketika tu besar dah 20 dah umurnya. Pada ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pergi dua kerja haji. Tak saya nak pakai hak kita macam kita ni budak-budak, ya kata. Wayak dah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal haji dan umrah kedua-duanya sekali. Bila begitu dia buat haji qiran lah. Maknanya seseolahnya dia nak kata begitulah. Anas tu nak kata begitulah kepada orang ramainya. Apa ya duduk tanya ke gimari royak dah kan. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal lagu mana? Labbaika umratan wa hajjan. Pada kedua-dua sekali. Ibnu Umar dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji ifrad. Ikut dia lah. Maknanya gitulah. Kalau dia pun orang besar dah juga, kita pun orang besar dah juga, faham dah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dulu lagu mana, dengar molek kata. Inilah bendanya. Khilaf lah. Khilaf di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat haji ifrad ke ataupun haji qiran ni berlaku di zaman sahabat lagi. Zaman sahabat lagi. Ini istihbab tawaf qudum. Elok tawaf qudum itu bagi orang yang mengerjakan haji dan sa'i selepasnya. Elok. Riwayat daripada Wabarah, kata dia, saya duduk dekat Ibnu Umar. Tiba-tiba mari satu orang, dia kata, bolehkah saya ni nak bertawaf di Baitillah sebelum saya pergi ke mauqif? Ibnu Umar kata boleh. Sebab Ibnu Umar ni kita kena ingat, apa ya selalu kita jumpa dalam hadis ni orang rujuk ke dia. Sebab dia ni kemudiannya terkenal sebagai Syekhus Sahabah, Syekhus Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Kemudiannya orang rujuk ke dia. Dia ni. Boleh dia kata boleh. Orang tu pun kata, Ibnu Abbas kata, kamu jangan tawaf di Baitillah sehingga kamu pergi ke mauqif. Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja haji, dia tawaf Baitullah sebelum dia pergi ke mauqif. Pas kamu hak mana lebih patut pegangnya? Hak Rasulullah ke hak Ibnu Abbas? Kalau kau ni benar-benar nak mengikut sunnah, dah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dia buat lagu tu. Sebab Ibnu Abbas kata tak boleh, orang lain semua kata boleh berlaku. Ini di antara pendapat Ibnu Abbas yang ganjil, yang pelik, yang ulama tak sepakat pendapat dia. Memanglah tawaf qudum itu disyariatkan, ada sabit adanya bagi orang yang nak buat haji sebelum wukuf di Arafah. Bila siapa itu pergi tawaf qudum lagi. Inilah pendapat Ibnu Umar, dan pendapat ulama kata Imam Nawawi kafah semua sekali, kecuali Ibnu Abbas. Semua mereka mengatakan sunnah. Ini buat tawaf qudum ini tidak wajib dan tidak kena dam, tidak kena bayar dam kalau meninggalkannya. Baik, kalau seseorang itu pergi wukuf di Arafah dulu sebelum dia tawaf qudum, terlepas dah lah masa nak tawaf qudum tu, terlepas.
Kalau dia tawaf selepas itu dengan niat tawaf qudum, selepas dia apa ni wukuf di Arafah, dia mari dia niat tawaf qudum, tak jadi juga tawaf qudum, tak jadi. Supaya orang niat tahiyatul masjid lah, 2 jam dah duduk atas masjid, lepas tu baru niat nak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid apa lagu tu, tak ada dah, habis dah masa dia. Tahiyatul masjid tu ketika mula-mula mari, itulah. Hal ni pun tahiyat juga. Tawaf qudum itu sama dengan tahiyatul masjid, tapi bagi Kaabah tu dia tawaf. Bila sudah buat benda besar dah, satu rukun yang lain pula tak ada dah lah. Bahkan jadi kan hak dia tawaf kemudian, kalau selepas daripada wukuf dia pergi, dia niat tawaf qudum, tak jadi tawaf qudum, hak jadinya apa dia? Tawaf ifadah. Tawaf rukun tu hak jadi bagi pihak dia. Kalau dia tidak mengerjakan tawaf ifadah lagi, maka jadi tawaf ifadah, hak niat tu jadi hampa begitu saja, jadi dengan sendiri tawaf ifadah. Tapi kalau dia telah tawaf ifadah, hak tawaf yang kedua hak dia niat tawaf qudum tadi jadi tawaf sunat saja, tidak jadi juga tawaf qudum, tak jadi tawaf qudum. Tawaf qudum ni hak mula-mula siapa? Lepas tu tawaf qudum ni ada beberapa namanya selain daripada tawaf qudum, tawaf qadim orang panggil, tawaf wurud, tawaf warid, tawaf tahiyat orang panggil. Serupa dengan sembahyang tahiyatul masjid lah. Hak ni pula gitu. Ni masalah haji. Kalau orang tu nak pergi buat haji, maka adalah tawaf qudum itu baginya. Tapi bagi orang nak buat umrah, tidak ada tawaf qudum baginya. Tidak ada. Orang nak buat umrah tak ada tawaf qudum. Maka tawaf yang dilakukannya dalam umrah itu jadi rukun kepada umrah. Sehingga kalau dia niat tawaf qudum pun jadi tak jadi juga, jadi sebagai rukun umrah dia tu. Ini kalau umrah. Tadi masalah haji, baru ada tawaf qudum. Ini bermakna di sini, kalau kita tengok pendapat seorang sahabat, pendapat dia macam ni pendapat Nabi, jelas kita kena utamakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sah kaedahnya. Kita tidak boleh mengutamakan sahabat, tak boleh, dalam keadaan kita tahu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau hak sahabat tu buat ni, kita kena ingat, kita kena dari segi etika kita kena faham, mestilah ada cara dia tu. Dia tidak akan kata sewenang-wenang. Cuma kita tak usah pakai lah dia, adalah tu bagi dia. Paling tinggi boleh dikatakan ijtihad dia salah berkenaan dengan sahabat. Jangan kita kata bid'ah, tak boleh kata sahabat tidak ahli bid'ah. Walaupun dia tidak buat tu tidak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita tak boleh kata dia telah melakukan bid'ah. Kita kena kata itu ijtihad dia, paling tinggi ijtihad dia salah. Itu kedudukannya dari segi akidah. Tak boleh kata bid'ah. Ibnu Abbas dalam masalah ni pun lagu tu juga, paling tinggi ulama mengatakan dia salah. Ramai-ramai lagi sahabat-sahabat lain tak ada kata lagu tu. Bila kita tahu dalam keadaan lagu ni sahabat-sahabat lain hak ramai, kita kena pakai hak ramai, jangan pakai hak seorang. Itu kaedah umum lah, kaedah umum yang dipakai oleh ulama. Kita kena pakai hak ramai-ramai, jangan pakai hak seorang. Ada riwayat-riwayat hak seorang ni sahabat yang pelik-pelik, kita tak boleh pakai, tak usah pakai. Tak usah pakai. Banyaklah misalnya riwayat suruh tunggu kubur, ada sahabat, tapi seorang tunggu kubur tu pun bukan tunggu malam-malam, tak ada siapa lagu tu. Ada sahabat suruh baca telkin, ada, tapi hadis tu hadis dhaif. Setengah ulama kata hadis maudhu', hadis itu. Lepas tu seorang dia Abu Umamah, seorang dia, jangan dipakai kalau lagu tu, jangan dipakai.
Lepas tu orang pakai juga, ikut dia lah. Setara tu je lah. Setara tu. Kalau nak royak dari segi hadis, tak ada. Sebanyak-banyak sahabat tak ada buat. Apa tak buat? Dia seorang je ada riwayat. Itu pun dipertikaikan riwayatnya. Berkenaan dengan suruh tunggu kubur sana, Amr bin Al-As suruh tunggu. Kalau dia mati sebentar, kata dia, duduklah kubur dia tu, biar dia bermesra, kata dia. Sekadar orang sebelah unta, lepas tu orang siap lapar-lapar, sekadar. Lepas tu balik. Sekadar tu ya, tu yang ada pun. Tak ada kata malam-malam, 3 malam, 40 malam, 7 malam, 3 malam, tak ada. Tu tak ada. Tu sahih. Tu. Tapi seorang dia je buat. Orang lain tak ada. Dia sebab itu tak boleh pakai. Ni pun lagu tu. Seorang Ibnu Abbas, walaupun dia orang besar mana pun, lagu tu lah. Jangan pakai dia seorang. Lebih selamat kita pakai orang ramai-ramai. Ini sahabat, antara pendapat sahabat dengan hadis Nabi SAW. Apa lagi kalau pendapat orang lain, pendapat orang lain, walaupun imam mujtahid sekalipun, kalau didapati kepada orang yang ngaji lah, terutamanya orang yang mengaji, baca kitab, memang pendapat dia ni tidak sesuai, bercanggah dengan hadis ni, hadisnya banyak, dia jelas-jelas hak sahih-sahih tidak serupa dengan pendapat dia. Kalau kita tak pakai hak dia pun tak apa. Tak apa. Kita pakai hak adil. Kita pakai hak adil. Walaupun dalam masyarakat kita ni orang amalkan dengan satu cara. Misalnya mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi ke. Kalau kita tak pakai hak dia tu, dalam keadaan kita tahu dah pendapat dia tu, ramai ulama mengatakan bercanggah dengan hadis ni. Ramai ulama mengatakan bercanggah dengan hadis ni. Hadis hak dia pegang tu tidak kuat ataupun lemah, ataupun tak begitu banyak, tahap kesahihan dia tu tidak begitu tinggi. Hak lain ni lebih kuat lagi. Kita kena utamakan hak orang lain, jangan utamakan hak dia. Ni bagi orang ngaji. Bagi orang ngaji dia faham. Bagi orang tidak ngaji, dia tidak tahu hak mana kuat, hak mana tidak kuat. Tak tahu. Tak boleh tahu. Orang royak ni kuat. Dia tak tahu pun kuat pun. Sehingga orang ramai ni hak tidak mengaji secara formal lah, secara formal kita kata, hak tidak mengaji secara formal. Kalau kita rayak ke dia hujah mazhab ni, hujah mazhab Hanafi lah misalnya, kalau anda rayak dalam satu-satu masalah, berasa sedap hak dia dah, berasa sedap hak dia, tahu lah hak lain. Lepas tu kalau kita rayak hujah Syafi'i pula, berasa sedap hak ni pula. Kalau rayak hak Malik pula, berasa sedap hak Malik pula. Tak tahu nak ambil hak mana. Sebab apa? Dia tidak erti kaedah. Kaedah macam mana kita nak kata hak ni lebih kemah daripada hak ni. Apa kaedah dia? Biasanya tak sampai ke situ lah. Cumanya kita rayak sekadar hak ni pegangan dia begini, hak ni pegangan dia begini, masing-masing ada dalil. Kecuali kalau tempat-tempat yang mana lebih ramai berpendapat lagu ni, dia ceritalah lagu tu. Gitu lah. Tapi bagi orang yang mengaji, mana siapa satu mereka, dia boleh kata hak ni lebih kuat, hak ni lebih sedap, lebih jelera ataupun lebih sejuk hati kita untuk kita pakai. Hak ni tidak. Tapi kita tidak menyalahkan juga. Tidak menyalahkan, tak boleh kata dia menyeleweng. Tak ada menyeleweng itu. Dalam istilah khilaf mazhab ni, dia di antara apa dia? Di antara sawab dan khata'. Orang ni betul, orang ni salah. Sekadar tu. Orang ni betul, orang ni salah. Bukan orang ni berada di atas petunjuk, orang ni sesat. Tidak. Hak tu akidah. Kalau beza pun, kalau hak ni tak betul, dia kata hak ni tak betul, khata'. Dia tidak kata dalal, sesat, tidak. Hak ni salah, dia tidak kata dalal, dia kata salah. Hak ni betul, dia tidak kata dia atas petunjuk. Dia atas petunjuk. Tidak. Cuma dia kata betul, hak ni salah, ijtihad dia salah. Kita kira ijtihad dia salah lah tu. Dia kata setara tu. Sebab tu kita tak sepakat.